Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kemarin berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Changi Naval Base, Republic of Singapore Navy. Lawatan bertujuan untuk mengembangkan lagi kerjasama pertahanan serta berkongsi ilmu pengetahuan dalam bidang maritim dan keselamatan serantau. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Singapore Maritime Crisis Centre SMCC dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Mohamad, Menteri Negara Kanan bagi Pertahanan dan Tenaga Manusia. Rear Admiral Aaron Beng, Chief of Navy dan Rear Admiral Yong Wei Seong, Komander Maritime Security Task Force. Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya disembahkan taklimat mengenai Hall of Government Maritime Security Concept dan Singapore Strategy for Safeguarding Maritime Security yang antara lainnya menyentuh kepentingan untuk mengenal pasti ancaman lebih awal dengan memberi perhatian kepada perkongsian maklumat serta menyelaras antara agensi dengan lebih rapat. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat menaiki kapal RSS Sovereignty Littoral Mission Vessel LMV. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Senior Lieutenant Colonel Ricky Low, Commander of the 2nd Flotilla. Kapal ini adalah sebuah aset Republic of Singapore Navy yang direka khas untuk menepati keperluan operasi serta menggunakan teknologi terkini yang dapat menjadikan sistem operasi keseluruhan lebih cekap. Semasa di RSS Sovereignty LMV, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai latar belakang kapal berkenaan dan Singapore's Maritime Security MARSEC Area of Operations. Ini diikuti dengan lawatan ke beberapa bahagian seperti Integrated Command Center serta menyaksikan demonstrasi operasi pencegahan secara whole of government approach dengan melibatkan Police Coast Guard PCG, Singapore Civil Defence Force SCDF, Maritime and Port Authority of Singapore MPA dan Republic of Singapore Navy RSN. Sebelum mengakhiri lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkenalkan kepada 3 orang pegawai daripada Agensi Keselamatan Kerajaan Negara Brunei Darussalam yang merupakan sebahagian daripada 201 International Liaison Officers daripada 26 buah negara yang menjalani penempatan kerja di Information Fusion Centre. Di pusat ini, para pegawai berpeluang untuk mempelajari amalan terbaik daripada Agensi Keselamatan Republik Singapura dan seterusnya dapat digunapakai di negara masing-masing pada masa akan datang. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 685 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 0.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 54%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75.4%.
Sambutan awal tahun baru Hijrah terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB juga mengadakan majlis seumpamanya. Sambutan diadakan di semua surau perkemahan ABDB dan Masjid Pulau Baru-Baru dengan tumpuan di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah khas dengan tema bersabar, berikhtiar, berdoa dan bertawakal menghadapi ujian memacu wawasan negara. Juga mengadakan majlis sempena sambutan awal tahun baru Hijrah Syarikat Penerbangan di Raja Brunei RB. Majlis berlangsung di Surau Kampus RB, Jalan Terunjing Lama, Brakas. Hadir Kapten Sabirin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif RB. Majlis diisi dengan tazkirah bertajuk Hijrah dalam membentuk sahsiah diri di dalam pekerjaan dan diikuti dengan bacaan zikir serta doa selamat bagi menyambut kepulangan jemaah haji syarikat berkenaan tahun ini. Negara Brunei Darussalam mencatat peningkatan nilai jumlah perdagangan pada bulan Mac 2022 sebanyak 36.1% daripada bulan yang sama pada 2021. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan Mac 2022 meningkat 11.5% berbanding Februari 2022. Jumlah ekspor pula meningkat 59.3% tahun ke tahun berbanding Mac 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan kimia. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai ekspor gas asli cecair LNG dan produk petroleum. Dari segi komoditi, mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti bahan kimia dan jentera serta kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada Mac 2022 adalah Republik Rakyat China, Jepun dan Australia. Komoditi ekspor terbesar ke negara Republik Rakyat China adalah bahan kimia, manakala ke Jepun dan Australia adalah bahan api galian. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan terutamanya disebabkan oleh peningkatan import kimia. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian, jentera dan kelengkapan pengangkutan, kimia, makanan dan barang keluaran kilang. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah Malaysia, Arab Saudi, Republik Rakyat China dan Australia dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Mac 2022, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut. Laporan penuh IMTS bagi bulan Mac 2022 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES seperti yang tertera. Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah ditubuhkan sebagai wadah amal jariah atau derma khairat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ahli kerabat baginda yang sentiasa pemedulian terhadap kebajikan serta kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Sehubungan itu, kemarin diadakan majlis penyampaian sumbangan di Ibu Pejabat Yayasan Jalan Perdana Menteri. Sumbangan disampaikan oleh Awang Ahmad Jeffrey bin Abdul Rahman selaku pemangku pengarah urusan dan ahli lembaga
pengarah yayasan. Mahasiswa Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam menerima sumbangan RM1,000 bagi membiayai sebahagian perbelanjaan projek komuniti mengenai kesedaran kanser kolorektal. Sumbangan RM1,069 juga diserahkan kepada Jawatan Kuasa Majlis Khatam Al-Quran bagi murid-murid Sekolah Ugama Kampung Bolkiah untuk menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran. Sumbangan keseluruhannya berjumlah RM38,100 turut diserahkan kepada 8 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan bencana alam baru-baru ini. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasa undang-undang telah menjalankan 5 gerakan operasi. Hasil gerakan operasi pada 27 Julai 2022 di kawasan Jalan Pandan 5 daerah Belait, JKED berjaya menahan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 20 tahun kerana memiliki barang tegahan kastam iaitu 17 kartun dan 1 paket rokok pelbagai jenis serta 92 jenis vape pot pelbagai jenis. Dalam gerakan operasi kedua pada 28 Julai di kawasan Bandara Seri Begawan, JKED menahan 2 lelaki warga negara tempatan berumur 68 dan 69 tahun kerana memiliki barang tegahan kastam iaitu 30 paket rokok pelbagai jenis. Pada 29 Julai 2022, gerakan operasi ketiga JKED di kawasan Jalan Sumbiling dan kawasan Batu Bersurat berjaya menahan seorang warga negara asing berumur 33 tahun kerana memiliki barang tegahan kastam iaitu 38 botol minuman keras pelbagai jenis, 13 batang rokok, 1 unit vape pot, 4 perisa jus pelbagai jenis dan aksesori vape. Hasil gerakan operasi keempat pada 1 Ogos 2022 di kawasan Kampung Pengkalan Sibabau, JKED merampas 1,920 tin minuman keras pelbagai jenis serta 2 kartun rokok. Turut dirampas sebuah kereta yang dipercayai digunakan untuk pemungkahan barang-barang tegahan. Manakala gerakan operasi kelima pada hari yang sama di kawasan letak kereta orang awam dan kawasan Jalan Lorong 3 Seria, JKED berjaya menahan 2 penduduk tetap berumur 16 dan 21 tahun kerana memiliki barang tegahan kastam iaitu 15 kartun dan 33 batang rokok pelbagai jenis. Semua barang terbabit telah dirampas dan individu-individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Bagi aktiviti pelupusan barang-barang rampasan kastam, pihak JKED turut disertai oleh agensi-agensi berkaitan seperti Pasukan Polis Diraja Brunei dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi. Unit Sukatan dan Timbangan SDT, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah melaksanakan lawatan pemeriksaan tidak berjadual ke atas 17 gedung perniagaan. Operasi dilaksanakan ke arah memastikan sebarang penggunaan alat sukar dan timbang bagi tujuan perdagangan adalah sah, tepat dan berdaftar selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983/151. Hasil operasi 175 unit alat sukar dan timbang didapati digunakan dalam premis perniagaan. 2 unit daripadanya gagal mematuhi Akta dan Peraturan Sukar dan Timbang. Pihak syarikat telah dikeluarkan notis peringatan dan dikehendaki hadir ke Pejabat Unit Sukatan dan Timbangan dalam tempoh 7 hari waktu bekerja dari tarikh notis dikeluarkan. Menurut Awang Ellen On, pengarah IBE, dalam tempoh 7 bulan kebelakangan,
para penguatkuasa unit SDT sentiasa aktif dalam membuat penguatkuasaan di premis-premis perniagaan termasuk tapak-tapak perindustrian. Pertanyaan lanjut hubungi unit sukatan dan timbangan melalui email sdt@mofe.gov.bn. Sementara itu, Unit Sukatan dan Timbangan SDT bahagian industri dan ekosistem perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak, mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat. Sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula 9 pagi hingga selesai. Anggaran pelaksanaannya sekitar 2 hingga 3 jam. Jadual penutupan sementara stesen-stesen minyak bagi kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan pada bulan Ogos 2022 seperti yang tertera. Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen-stesen minyak terbabit adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan 3 kali setahun.